Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar ini dengan kitab Misbahud Dujjal, Syarah Syafinah An-Najah, Lampu yang menerangi kegelapan malam. Masya Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Sahabat Pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga Allah tambahkan kefahaman, tingkatkan iman, berikan kerahmatan kepada kita dengan kita sentiasa istiqamah duduk dalam halaqah ilmu ini. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini kita terus kepada muka surat, kalau tak silap saya, 27. Betul ke? Betul Ustaz. Okey, 27 sambung menceritakan tentang rukun Islam. Kita tengok di bahagian nota kaki yang berbaki dulu, di bahagian muka surat putih. Kata pengarang di situ, faedah termasuk kesempurnaan iman. Apa maksudnya? Apa dia perkara-perkara yang termasuk juga dalam hal kesempurnaan iman? Iaitu Imam Al-Bajuri berkata, para ulama telah mengatakan bahawa termasuk dalam kesempurnaan iman ialah apabila seseorang itu berkeyakinan bahawa tidak ada satu orang pun yang berkumpul, yang terhimpun, yang terjumlah pada diri dia semua jenis kebaikan dan semua keelokan zahir dan batin seperti mana berkumpulnya segala yang elok pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu orang pun. Itu termasuk kesempurnaan iman. Maknanya gini, kalau dalam bahasa pasarnya, saya adalah orang yang percaya bahawa Nabi adalah orang yang semua jenis keelokan dalam apa status pun semuanya terkumpul pada Nabi. Manusiawi lah. Kebaikan-kebaikan manusiawi ataupun kita sebut kebaikan kemakhlukan Rasulullah. Maknanya pribadinya, akhlaknya, lembutnya, caranya, pandangannya, kemahirannya, kebagusannya, keseriusannya, kekuatannya, keindahannya. Semua sekali keelokan, kita percaya bahawa tak ada orang yang terhimpun segala keelokan pada dirinya, melainkan hanya satu orang saja yang berhimpun. Siapa yang percaya yang seperti itu, seperti mana yang disebut dalam muka surat 27 ni,
Maknanya insya-Allah itu salah satu daripada sesuatu yang menjadikan kita mendapat kesempurnaan iman. Jadi senang cerita, mudah-mudahan semua yang ada pada petang ni mesti percaya benda itulah. Mesti berpegang begitulah. Bahasa pasar saya selalu sering juga sebut. Nabi adalah contoh terbaik, termolek, terelok daripada cara membuang air kecil sampailah memimpin manusia. Maknanya bermula daripada buang air kecil. Bukanlah kita kata buang air kecil tu sekecil-kecil perkara. Tapi kan sebelum diutuskan baginda Nabi SAW, kan mana ada orang yang layak dan perlu dicontohi hatta sehingga cara buang air kecil pun nak kena bincang cara untuk meniru. Tapi untuk Rasulullah kan sampai kepada peringkat buang air kecil pun ditiru. Ditiru maknanya dicontohi, diteladani. Oh macam tu rupanya. Oh begitu punya. Sampai kepada istinja pun ditunjukkan. Maknanya tak ada orang lah yang terimpun. Itu masuk dalam kesempurnaan iman. Baik, itu selesai rukun Islam yang pertama. Sekarang kita pergi kepada rukun Islam yang kedua. Apa dia kata pengarang? Qala al-musannifu, berkata pengarang atas sekali muka surat kelabu. Mendirikan solat. Ada dua perkataan. Satu mendirikan. Kenapa dalam hadis disebut wa iqamis salah dan mendirikan solat? Ataupun watuqimas salah dan kamu mendirikan solat. Dia tak sebut melaksanakan solat ataupun kamu bersolat. Boleh juga watusallun ataupun dan kamu solat. Ataupun kita wata'malunas salah dan kamu melaksanakan, mengamalkan solat. Dia tak sebut gitu. Tapi dia sebut mendirikan. Kita nak tengok sikitlah nota kaki kat bawah tu. 26. Ia bermaksud melaksanakan solat secara istiqamah. Jadi perkataan berdiri tu nak menunjukkan bahawa yang dimaksudkan kena buat tu adalah secara istiqamah. Sebab istiqamah datang daripada perkataan qama. Qama maknanya berdiri. Istiqamah maknanya teguh berdiri. Teguh berdiri tu maknanya konsisten dengan pelaksanaannya. Oh, rupanya dari segi bahasa pun ada dia punya. Ini semua makna tersirat tau. Yang dapat difahami daripada perkataan bahasa Arab itu sendiri. Kita sebut makna apa? Makna tersirat. Jadi secara istiqamah terus menerus dengan menjaga rukun dan syarat-syaratnya. Jadi orang yang mendirikan solat, dia punya sikap dia, itulah mendirikan solat. Istiqamah, berterusan, jaga syarat. Sebab tu kita belajar bab solat. Walaupun kita dah solat. Kenapa? Sebab kita nak masuk dalam grup kumpulan mendirikan solat. Jaga-jaga tentang rukun solat. Belajar lagi tentang syarat sah solat. Pada masa yang sama kita nak berterusan kita laksanakan solat. Mudah-mudahan terlaksana rukun Islam kita yang kedua itu. Baik. Kemudian ada nota kaki di bawah nota kaki 27. Maksud mendirikan solat ni solat sunat ke? Bukan. Walaupun solat sunat tu bagus. Maksud mendirikan solat ni maknanya solat qabliyah ba'diyah ke? Bukan. Walaupun qabliyah ba'diyah memang bagus. Yang masuk dalam rukun Islam mendirikan solat ni solat sunat duha ke? Bukan. Tahajud ke? Bukan. Tapi yang dimaksudkan ialah solat fardu 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau ada orang jaga solat 5 waktu secara istiqamah terus menerus. Menitik beratkan tentang ketepatan dia punya rukun dan syarat sah. Orang itu dikira sebagai melaksanakan rukun Islam. Walaupun dia tidak melaksanakan solat sunat. Asasnya begitu. Baik, kita tengok apa makna solat. Ini kalau orang tanya kita, mesti kita boleh jawab dengan jelas. Apa makna solat? Nampak tu? Al-Imam Ar-Rafi'i meninggal dunia tahun 623 Hijriyah. Beliau menyebutkan bahawa solat itu ialah aqwalun
wa af'alun muftatahatun ataupun muftatihatun bitakbiri wa mukhtatamatun ataupun wa mukhtatimatun bitaslimi bisyurutil makhsusah. Kalau orang tanya apa makna solat? Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam berserta syarat-syarat tertentu. Ini takrif solat ni. Kalau boleh petang ni ingat. Sampai bila-bila tak lupalah. Amin. Beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam berserta dengan syarat-syarat tertentu. Ini dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i biasanya macam itulah dia punya. Tapi apakah dia punya ta'rif ni dikira sebagai sebagai yang kira sifar kritik ataupun maknanya yang bukan sifar kritik, maknanya yang sempurna lah, boleh kata hampir tepat lah. Itulah takrifan dia. Cuma ada dalam kitab, sebahagian kitab yang lain dia tambah sikit perkataan dia. Cuba tengok bawah tu. Tengok betul-betul bawah tu, dia ada beza sikit je. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, Taqrirat Sadidah ni kitab moden yang dia macam buat kesimpulan, ringkasan untuk semua pembelajaran dalam mazhab Imam Syafi'i diringkaskan. Dia jadikan macam nota-nota, tapi bahasa Arab lah kitab dia. Baik, dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, untuk ta'rif solat ni, dia tambah perkataan ghaliban. Ada tak? Nampak tak bawah tu? Aqwalun. Ada kan? Ada. Aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri wa mukhtatimatun bitaslimi ghaliban. Ghaliban ni bukan abang long kepada Taliban. Bukan. Taliban tu lain. Ini cerita dia. Ghaliban ni bahasa Arab. Maknanya biasanya gitu. Beberapa perkataan perbuatan bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Biasanya. Kebiasaannya. Kenapa kebiasaannya? Sebab tengok sebelah. Nak tahu sebab dia kena tengok sebelah lah. Sebab kadang-kadang ada solat yang tidak guna perbuatan. Hanya perkataan saja. Ada solat tak guna perkataan, guna perbuatan saja. Ada solat tak guna perbuatan, tak guna perkataan. Macam mana? Jadi kebiasaannya beberapa perkataan dan perbuatan. Yang tengah diikuti kat Google Meet ni, insya-Allah dia punya solat dia beberapa perkataan dan perbuatan. Solat saya, alhamdulillah, setakat ni beberapa perkataan dan perbuatan. Tapi ada hamba Allah yang solat dia cuma beberapa perbuatan saja. Perkataan tak ada. Habis namanya solat tak? Solat. Untuk dia dikira solat. Ada juga yang cuma perkataan saja. Tak ada beberapa perbuatan. Tapi dia solat tak? Solat. Sebab kebiasaannya ada dua-dua sekali. Okey, tengok macam mana cerita dia. Tengok kat atas tu. Kata pengarang, perbuatan dan perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram disudahi dengan salam pada kebiasaannya. Jadi perkataan ghaliban, yang saya kata tadi bukan abangah kepada Taliban, bukan. Itu ditambah dalam ta'rif, dalam maksud solat tadi, kerana terdapat juga solat yang didirikan bukan dalam keadaan biasa. Contohnya, itulah dalam kotak tu. Itu contohlah. Contoh dia macam mana tu? Tengok nombor 1. Nombor 1 adalah orang jenis yang pertama. Iaitu solat dia ada perkataan tapi tak ada perbuatan yang wajib. Tak ada perbuatan. Maknanya dia satu saja ataupun tak ada. Okey, contohnya solat jenazah. Contoh. Kalau kita ambil kira bahawa solat jenazah itu cuma berdiri saja.
Dan maknanya tidak ada perbuatan selain daripada berdiri. Rokok, sujud, duduk, duduk antara dua sujud, tak ada. Yang wajib tak ada. Atau yang lebih tepat lagi, contoh kedua. Tengok tu. Solat orang yang diikat badannya. Ada satu orang, rumah dia kena rampok. Rampok pula. Kena apa tu? Rompak. Kena rompak. Bila kena rompak, dia tu diugut, diikat. Lepas dah diikat, terbiar dekat rumah dia. Kira-kira satu hari setengah. Perutnya lapar, dia pun dah tak bermaya, dah memang dah tak bergerak. Layu begitu. Tapi bila dah masuk waktu solat, dia masih lagi wajib solat. Sebab dia ada kesedaran lagi. Dalam keadaan dia masih hidup lagi. Walaupun dia tak boleh mengangkat hadas kecil, tapi ketika itu wajib dia solat. Habis dia solat macam mana? Pakai perkataan saja. Dia dah terikat, kaki dah ikat, tangan ikat. Maknanya tak ada perbuatan dia dapat buat apa-apa. Cuma dia dapat namanya baca saja. Ini contoh orang yang diikat badannya. Atau yang ketiga, orang yang sakit yang hanya mampu solat dengan hati saja. Itu masuk dalam kategori orang yang dia mampu dengan hati. Maknanya dia boleh baca sikit-sikit, niatnya dalam hati, tapi tak ada perbuatan apa-apa, solat pun dia boleh buat. Terus terlembik gitu je. Mungkin baring, mungkin mengiring, mungkin tertiarap, dah sakit tak boleh buat apa-apa. Contoh. Contoh nombor dua, orang yang tak ada pula perkataan, tapi hanya ada perbuatan saja solat dia. Kita tak pernah dengar dia baca Fatihah. Kita tak pernah dengar dia baca tahiyat. Kita ajar dia tahiyat dah banyak kali dah. Tapi dia memang tak pernah kita dengar suara dia baca tahiyat. Habis dia baca macam mana? Dia baca dalam hati lah. Boleh ke baca dalam hati? Untuk dia boleh. Untuk Mak Haji tak boleh, Mak Haji. Mak Haji kena baca. Dia tu siapa tu yang boleh macam tu? Dia tu nampak tu. Contohnya solat orang bisu. Jadi kita ni tak bolehlah semayang tak baca. Sebab kita bukan situasi yang seperti itu. Solat dia diterima oleh Allah. Walaupun dia cuma ada beberapa perbuatan saja. Dia tak ada beberapa perkataan. Kan pengarang tadi kata kebiasaannya ada perbuatan dan perkataan. Maknanya bacaan. Yang ketiga tengok bawah tu. Kenapa ulama detail? Kenapa kita belajar benda ni? Kan saya sebut fiqh ni memang melatih kita tajam otaknya. Makin kita mendalam belajar fiqh, otak kita ni mana mungkin pembelajaran syariat tidak menajamkan otak. Mana mungkin? Benda itulah yang Allah kurniakan kepada Nabi. Jadi takkanlah ilmu yang dikurniakan kepada Nabi itu bahasa mudanya ilmu cikai-cikai, ilmu rendah-rendah, ilmu picisan. Mesti tak. Mestilah yang tinggi. Cuma kitalah tak berkemampuan sepenuhnya nak memahami semua. Tapi kalau kita belajar ilmu tu, mestilah ada kebaikan dia. Mestilah ada dia punya manfaat dia. Pada otak kita, pada lisan kita, pada kulit kita, pada nafas kita, pada dosa pahala kita. Mestilah ada kebaikan. Mana mungkin ilmu agama belajar dirugikan dunia, lepas tu dirugikan akhirat. Kecuali ada sebab tertentulah kerana tak ikhlas niat, kerana berniat jahat. Tapi secara untuk bincang ilmu saja, mestilah baik. Yang itu yang belum dapat dipasak pada umat Islam yang kebanyakan di tempat kita ni. Di Malaysia, di Singapura, kawan-kawan kita di Brunei. Ya, sebahagian orang dia faham. Sebahagian orang dia tak rasa benda tu. Kita tak maulah. Kita ada keyakinan bahawa kalau tak dapat memahami dengan tepat, tidak bijak, tidak cerdik, tidak tajam, itu memang murni kelemahan kita. Tapi kita ada keyakinan, belajar benda ni, insya-Allah akan melatih otak kita. Dan Ustaz, tapi saya ni dah umur 60, 70 baru nak mikir benda-benda ni. Jangan bimbang, kita tak tahu mungkin asbab pembelajaran kita. Allah jaga otak kita ni daripada terkena yang namanya penyakit hilang ingatan ataupun nyanyuk. Mana kita tahu? Kalau orang lain boleh terelak nyanyuk kerana banyak berfikir tentang hal dunia, takkanlah kita berfikir tentang ilmu kebaikan akhirat.
tak ada langsung pemeliharaan dari Allah untuk kita terjaga kewarasan akal kita. Niat sajalah yang baik-baik. Walaupun kita taklah setajam ulama dulu berfikir, kita tak ada kemampuan, tapi saya cukup yakin insya-Allah siapa yang belajar ni sungguh-sungguh istiqamah, dia cuba juga faham sedikit demi sedikit, insya-Allah kebaikan dia banyak. Insya-Allah kebaikan banyak. Baik, bawah tu ada tajuk dia. Solat adalah ibadah badan zahir yang paling afdal. Ibadah badan zahir. Jadi kalau ibadah batin nanti ada cerita lain dalam hati kita dan sebagainya. Sekarang ibadah badan yang zahir. Baik. Ia adalah sebaik-baik ibadah badan yang zahir. Selepas daripada solat, ranking kedua ialah puasa. Ibadah badan, ibadah zahir kita kena tahan lapar, kena sahur, kena bangun, kena begini. Jadi solat afdal. Dari segi ranking sesama yang wajib lah. Yang ketiga kemudian haji, kata pengarang. Dan kemudian adalah zakat. Kefarduannya adalah sebaik-baik kefarduan dan kesunahan dalam urusan solat adalah sebaik-baik sunnah. Jadi kalau contoh ada satu solat tu hukum dia sunat. Sunnah lah, hukum dia sunnah, dia bukan wajib. Maka berbanding dengan sunnah-sunnah puasa yang lain, sunnah-sunnah sedekah infak yang lain, sunnah-sunnah kita buat umrah berkali-kali, maka dalam sunnah yang solat-solat sunnah tu, kebaikannya adalah yang paling tinggi antara sesama dia. Sesama yang wajib tadi, yang 4 tadi tu. Tapi bukan maksud merendahkan. Kenapa ulama buat keputusan, buat kesimpulan, bukan keputusan, kesimpulan macam ni? Oh, cerita dia panjang lah. Salah satu macam contohnya, salatun fi masjidi hadha ka'alfi salatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Solat di masjidku ini, gandaannya adalah 1000 daripada solat di tempat-tempat masjid yang lain, melainkan Masjidil Haram. Solat di Masjid Nabawi ganda 1000. Kenapa Nabi spesifikkan solat ganda 1000? Nabi tak sebut bayar zakat di masjid ini ganda 1000 ataupun apa, berpuasa dekat masjid ini di ganda 1000. Dia tak sebut puasa zakat, tapi sebut solat. Dengan hadis-hadis yang pelbagai itu menunjukkan kepada dalam bab ibadah badan, maknanya cerita dia solat yang paling tinggi kedudukan dia. Lagi satu macam contohnya ulama ambil daripada pemahaman Isra' dan Mi'raj. Nabi dapat perintah pelaksanaan solat ni khusus ketika Nabi seorang diri tanpa perantaraan Jibril. Tanpa perantaraan Jibril, langsung dari Allah. Ketika itu Nabi berada di suatu tempat khas special untuk Nabi seorang saja. Jadi maknanya, ni special ni. Maknanya gitulah yang paling tertinggi. Baik, contohnya macam tu. Okey, baik, kita lihat di bawah. Faedah. Nak tanya sikit. Ya, saya. Bila seseorang tu diserang stroke percakapan, fizikalnya dia boleh bergerak, boleh. Jadi dia dikategorikan sebagai yang kedua, betul tak Ustaz? Tak ada perkataan tapi dia betul. sebab dia tu tak sempurna sangat, jadi dia mungkin komak kamit je mulut dia macam tu. Jadi dia masih kategori yang kedua Ustaz. Boleh kita masukkan dalam kategori yang kedua kalau dia tu hampir-hampir tidak berupaya untuk mengeluarkan sebutan, perkataan, lafaz bacaan, tapi kumat kamit dia tu melambangkan apa yang sedang dia bacakan melalui pembacaan hati dan tumpuan. Tapi kadang-kadang kan, dari sudut hikmah kan, kita malu dengan orang yang macam tu tau. Teka sebab apa? Bila dia tak boleh sebut dengan lidah, dia akan membaca dengan apa? Dia tak boleh sebut dengan lidah, dia akan baca dengan apa? Menghayatkannya dengan hati. Dia akan baca dengan hati dia kan? Macam solat dengan hati kan? Dia fokus. Masalah kita ni baca dengan mulut, hati kita tak baca. Itu hikmah dia. Dari segi zahir dia kekurangan. Tapi dari segi ukuran batin, solat kita tu yang takut banyak kekurangan. Kita baca tak perasan, tiba-tiba, Fatihah dah habis. Orang itu bisu. Rupanya dia nak membaca, dia kena gerakkan hati dia. Tapi dia tak boleh sebut.
Jadi hati dia baca Allahu Akbaru kabira. Kan Allah terima kan? Jadi kita ni dari segi zahir, hukum fiqahnya bila baca Fatihah dengan betul, ia diterima fiqahnya. Dari segi fiqah. Tapi dari segi kemakbulan, penerimaan Allah tentang kualiti solat dan nilai solat sebenar kita, itu kan masih lagi tak dapat kita pastikan sama ada solat kita tu diterima Allah atau tidak. Itu hikmah lah ulama kita dulu sebutkan. Betapa mereka itu dilihat satu sudut panca inderanya kelemahan, namun di akhirat bimbang-bimbang kelemahan yang kita ingat lemah itu rupanya kesempurnaan bagi ibadah dia. Malah yang kita dilihat sempurna anggotanya, lisannya dan bicaranya, rupa-rupanya adalah keaiban dalam ibadah solat kita. Itulah yang kadang-kadang sebagian ulama tasawuf tu menangis. Menangis bila tengok orang cacat, orang bisu sembahyang, dia nangis. Bukan kesian kat orang tu, kesian dekat solat aku ni. Simpati pada solat diri sendiri. Tapi kita tak cerita tasawuf lah hari ni. Kalau tidak sedih saya nanti. Kita hari ni cerita fiqah. Tapi baguslah soalan tadi tu. Jadi saya masuk sikit lah. Tadi saya ingat nak skip aja terus cerita tafakur bawah ni. Tapi cantik pula soalan tu ngam-ngam cerita. Saya cerita sikit lah. Itulah. Sebab itulah bila kita insyaAllah semakin kita belajar, memang akan menambah kefahaman kita. Memang penghayatan kita. Dan kita akan tengok orang soleh bila dia nangis sesuatu, dia tengok sesuatu, dia tak sama perasaan dengan kita. Kadang-kadang kita tak jangka. Dulu ada seorang sahabat saya ceritalah kisah seorang sufi kan. Dia bela seekor burung. Dia bela seekor burung. Jadi burung tu dia ajar bercakap. Mungkin burung kakak tua atau burung apa. Jadi burung tu dia ajar kalimah Allah. Allah ni kawan saya lah sebab dia ada pengajian tarikat dan sebagainya. Burung tu dia ajar Allah, Allah lebih kurang gitu. Jadi burung tu kalau dia sebut Allah, burung tu ikut. Jadi dia seronok lah. Seorang ahli tasawuf lah, ahli ibadah. Sekali satu hari, entah macam mana burung ni dia kena serang, ada binatang datang apa semua. Sekali burung tu sakit. Bila sakit dia bunyi-bunyi, dia sakit kan. Tiba-tiba sampai masa dia meninggal. Jadi seorang syekh ni, guru ni, dia nangis lah, sedih lah. Berhari-hari sedih. Jadi anak-anak murid dia kata, macam mana guru kita ni dah beberapa hari sedih dengan kematian burung dia. Mereka pun cubalah cari burung-burung yang lain tu, nak pujuk supaya Tuan Guru jangan sedih, insya-Allah Allah gantikan yang lebih baik. Dia pun binatang, dia adalah milik Allah. Jadi orang bawa lah burung, dia kata tak ada gantinya, ginilah. Dia pun diam lah, tak banyak komen. Sekali sampai masa satu tempoh, dah beberapa hari tu, anak muridnya tertanya-tanya, kenapa guru nangis? Jadi dia pun tanyalah, Tuan Guru, saya nak tanya Tuan Guru, kematian burung tu Tuan Guru beberapa hari lepas tu sangat sedih. Kenapa? Adakah kerana burung itu banyak berjasa ke apa? Ataupun rindu kepada burung tu? Dia kata, aku sedih bukan sebab burung. Aku sedih sebab aku mengenangkan diri aku. Burung itu diajar sebut kalimah Allah, tetapi dia tidak mempunyai rohani untuk zikir sebut nama Allah. Dia binatang. Dia tak ada rohani, dia tak ada. Dia cuma binatang. Hamba Allah, dia makhluk Allah. Cuma diajar kalimah Allah, Allah dia boleh. Tapi oleh kerana rohaninya, dia zikir mulut saja, tapi rohaninya tak hidup, ketika dia diserang, dia nak mati, dia tak boleh sebut nama Allah. Aku memikirkan keadaan aku kalau macam mana lebih buruk dari burung itu. Aku hanya zikir Allah, 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 tapi rohani aku ni tidak berzikir sebenarnya. Mungkin ketika aku mati, aku juga tak boleh sebut nama Allah. Dia bukan sedih pasal burung tu. Bukan sedih nanti mati, apalah, kesian, kenapa tinggalkan aku. Orang punya penilaian, dia sedih kerana kematian burung. Dia sebenarnya bersedih kerana mengenang macam mana kematian aku. Jadi cara orang menilai dengan adegan yang sama, scene yang sama, babak yang sama, menjadi berbeza bergantung kepada apa yang ada dalam pemahaman kita.
Jadi tak sama. Tak sama. Memang tak sama. Jadi macam tu jugalah yang saya ceritakan tadi. Tengok orang OKU sembahyang. Ada orang sedih kerana tengok orang tu susah sembahyang. Sedih tengok dia tak boleh baca. Kesian dia tak boleh baca. Dari satu sudut. Tapi kalau orang ahli tasawuf, ahli ilmu, dia sedih. Bukan sebab sedih kerana kekurangan orang itu. Kerana mengenang betapa kurangnya kelemahan sembahyang aku berbanding sembahyang dia yang sempurna di akhirat. Jadi macam itulah contoh dia. Jadi memang kita ni memang sangat indah kalau kita belajar ilmu dengan ulama'-ulama' yang tahu fiqah, mahir sangat dengan fiqah, pada masa yang sama juga mahirlah kita sebut dalam bab melihat dari sudut kacamata hikmah dan tasawuf. Bila digabung dua itu, dia punya nikmat dia ada tersendirilah. Tersendirilah. Carilah, saya rasa ada orang-orang yang ahli hikmah yang mahir dalam bidang itulah. Baik Okey, kita tengok faedah di bawah. 5 jenis tafakkur. Jumhur ulama' berkata tafakkur itu ada 5 keadaan. Tafakkur ni datang dari perkataan fikir. Fikir maknanya tafakkara. Tafakkara maknanya kita berfikirlah, maknanya memikirkan tentang sesuatu. Jadi tafakkur ni dia tu berfaedah. Dia ada melalui 5 jenis kalau kita bertafakkur. Kita tengok. Yang pertama, kita tafakkur berfikir berkenaan penciptaan makhluk. Kita tafakkur tentang macam mana bumi, tanah yang sama, air yang sama, keluar pokok yang lain, rasa dia lain. Yelah, memang kita kata sebab benih dia lain. Tapi benih yang lain masuk pada bumi yang sama, tanah yang sama, rasa dia tetap lain. Kenapa tak rasa bumi? Kenapa tak rasa air? Tapi dia sebab benih dia mangga, memang benih dia mangga. Tapi kan dia ambil dia punya zat-zat, dia punya penghasilan dia kan daripada air lebih banyak daripada biji benih tu. Biji benih tu kecil je. Yang dia ambil banyak tu daripada air-air dan juga proses fotosintesis dia tu. Jadi bertafakur. Ya mungkin ada sebab-sebab saintifik yang lain, tapi berfikir itu faedah datang kepada kita, banyak faedah. Sebab menimbulkan rasa tawajuh dan rasa yakin kita kepada Allah. Kita tahu bahawa apapun keadaan, kalau apapun keadaan makhluk itu, kalau Allah nakkan dia hidup dan tumbuh, maka dengan sumber yang seperti itu sama pun dia boleh tumbuh dan hidup. Macam itulah, menambahkan tawajuh, yakin kita kepada Allah. Tafakkur yang kedua ialah dia ada satu nama dia tafakkur. Yang kedua ada nama dia kur juga, tapi ada nama dia tadengkur. Pernah dengar? Ada yang pertama nama dia tafakkur, yang kedua nama dia tadengkur. Kadang berlaku time kuliah subuh, Ustaz. Oh gitu tadengkur. Tadengkur tu saya reka sendiri tak adalah. Kena pula ada yang jujur. Hari tu Ustaz Lee ada cakap 2 panduan kita. Yang pertama tafakkur, yang kedua kita kena juga tadengkur. Ya Allah, betul-betul jujur dia ambil. Kita gurau-gurau. Baik, nombor 2. Kita tafakkur pada nikmat Allah, memikirkan tentang nikmat Allah yang mana akan menambah rasa cinta kita kepada Allah. Kita tambah rasa cinta. Bila kita sebut, ya Allah banyaknya nikmat, hari ni dapat buka kitab. Dulu kita nak kita dalam hidup kita fikir-fikir, tak pernah seumur hidup akulah, contoh, sebelum aku kenal Gema Nur Iman, contoh saja, tak pernah seumur hidup aku lepas asar ada kelas. Aku tak pernah belajar ilmu, belajar. Bukan kata belajar. Aku tak pernah seumur hidup aku. Aku sekolah rendah pun tak ada belajar lepas asar. Tahunya ngail ikan, main parit. Aku masa sekolah menengah tahunya pergi kedai, jalan-jalan. Tahu aku masa kahwin sibuk mengurus anak, balik kerja. Tak seumur hidup akulah, aku tak pernah jumpa. Lepas asar, satu waktu yang Allah bagi peluang untuk belajar ilmu. Tak pernah aku. Tapi dengan sebab ada Gema Nur Iman ni, pertama kali dalam hidup, aku dapat peluang, rupanya lepas asar pun ada ruang boleh belajar, tambah beberapa ilmu dan pengetahuan.
Baik. Bila kita mengenang nikmat itu, kita rasa menambah rasa cinta kita kepada Allah. Betul tak pernah terfikir kita. Iyalah. Kan itu kan semua pemberian nikmat dari Allah. Kalau tidak Allah temukan kita, Allah mudahkan urusan kita, kan kita tak belajar. Apa faedah daripada sebut benda-benda macam tu? Mengenang, tafakur tentang nikmat Allah. Tafakur ni penting, faedah dia besar. Jadi bukan semata-mata belajar kerana mengingat fakta, tapi membangunkan hati. Dan salah satunya menambah rasa cinta kita kepada Allah. Jadi akhirnya, tambah bila kita mengenang semula, ya Allah syukurnya, rupanya banyak engkau bagi pada aku. Macam itulah. Itu faedah tafakur. Sebab tu dalam pembelajaran memang kena ada muhasabah, kena ada tafakur, kena ada fakta dia, kena ada dalilnya, kena ada inputnya, kena ada hasilnya, kena ada juga amalannya. Contohnya baca Al-Quran, selawat, zikir, itu dari sudut amalannya, praktikalnya. Macam itulah. Yang ketiga, kita tafakur pada janji-janji Allah tentang ganjaran. Ini bagus. Maknanya kalau belajar hadis tu tentang fadailul a'mal. Hadis tentang kelebihan-kelebihan beramal. Kalau belajar ayat Quran tu cerita-cerita tentang syurga lah. Syurga tu macam mana, orang yang macam ni diganjari apa, orang yang macam tu didapat apa, orang yang tengah sabar Allah bagi apa, orang yang dia bersusah payah dapat apa pula. Jadi semua itu menimbulkan rasa sungguh-sungguh untuk berbuat amal kebaikan kerana Allah. Kita tak perasan tau, mungkin kita ada kesungguhan pada hari ini asbab daripada sebelum ini kita pernah dengar cerita ganjaran. Siapa yang menuntut ilmu sekian, macam tu kelebihan dia. Lepas tu kita nampak sendiri pula kelebihan orang yang menuntut ilmu macam tu Dulu kita tengok dia macam biasa saja, tapi bila dah nuntut ilmu lain hidup dia. Kita nampak dengan mata kita pula. Kemudian kita baca ayat Quran, rupanya sebenarnya jalan keluar kepada kemelut ini adalah sabar. Bukan jalan keluar dia adalah kepandaian kita menyelesaikan masalah semata-mata. Kalau aku sabar, Allah janji 1, 2, 3. Jadi kita pun bersemangatlah nak buat amal kebaikan. Tafakur yang nombor 3 ni faedah dia besar. Faedah dia besar. Pergi pula kepada tafakur yang keempat. Tafakur yang keempat, kita berfikir tentang apa ni? Berfikir tafakur pada janji Allah tentang balasan. Dengar cerita tentang Isra' Mi'raj. Orang yang menjadi pemidato fitnah, yang buat cerita bohong, maka dia akan menggunting lidahnya dengan guntingan dari api neraka. Jadi bila kita fikir, tak berbaloi lah. Tak berbaloi bohong, tak berbaloi menipu. Kita fikir begitu. Kemudian orang yang meninggalkan solat, mereka akan menghentakkan kepalanya, batu tu dihentakkan, pecah kepalanya. Jadi memikirkan tentang pembalasan akhirat, tak berbaloi lah. Tak berbaloi kalau kita rasa kita selesa tinggal solat. Contohnya gitulah. Tafakur tu penting. Contoh. Yang kelima, kita tafakur pada kekurangan diri. Kekurangan diri tu bukan sebab tak ada sebelah tangan. Kekurangan diri tu bukan maksudnya tak boleh bisu. Kekurangan diri tu bukan kekurangan fizikal, tapi kekurangan ketaatan kita kepada Allah. Kekurangan ibadah kita kepada Allah. Itu yang namanya kekurangan. Kekurangan dari sudut pertimbangan akhirat. Kalau kekurangan dari sudut pertimbangan dunia, saya suara tak sedap, saya muka tak cantik, saya tangan sebelah tak ada, saya kaki sebelah dah kena potong. Itu kekurangan sementara. Yang kita risau ni kekurangan, maksud tafakur ni kekurangan dari sudut timbangan akhirat. Kurang amalan kita, kurang ketaatan kita, kurang kita punya, itu kurang baca Quran. Jadi supaya nak menimbulkan rasa malu kita kepada Allah. Itu tafakur. Jadi sebagai orang Islam, kalau kata kita perlu tafakur, kita dah faham. Tafakur yang dimaksudkan tu ada 5 subjek utama kita kena tafakur. Dia punya ringkasan dia apa? Yang pertama, tafakur tentang makhluk Allah. Pasal pokok-pokok, pasal matahari, pasal apa.
Yang kedua, tafakur nikmat Allah, apa yang Allah bagi pada kita, apa semua kita fikir. Tafakur tentang ganjaran, tafakur tentang azab, balasan, dan tafakur juga tentang kekurangan diri. Kekurangan diri merujuk kepada sikitnya amalan ketaatan kita. Nah, 5 ni ingat. Jadi kalau orang cakap tafakur tu apa? Ialah kita berfikir. Fikir apa? Fikir apa? Ialah tafakur tu maknanya kita berfikirlah tentang diri kita. Tentang diri kita tu tentang apa? Tadi tu. Tentang diri kita ada melibatkan 5 perkara supaya tafakur tu mencapai matlamat. Kenapa ulama susunkan 5 ni? Membantu kita kalau kita nak bertafakur, kita tahu yang mana rupanya, oh ini memang penting dalam hidup kita. Salah satu daripada 5 yang ada. Baik, Masya Allah. Tengok tu di bawah. Ustaz. Ya, saya. Tanya Ustaz, ranking tafakur ni seperti yang tertera ataupun kelima-lima ni sama level ni, maksudnya macam tu? 5-5 ni sama. Okey, baik. Dalam lapangan apa pun, kalau kita ada salah satu daripada 5 ni, maknanya kita mengambil faedah dari tafakur itu. Dan kalau berbetulan dalam perbincangan ilmu tu menyentuh kelima-lima ni, maknanya faedahnya banyaklah. Faedah dia banyaklah, insya-Allah banyak. Jadi macam contoh kalau kita belajar daripada ayat Quran kan. Ayat Quran, 5-5 ni memang insya-Allah adalah. Insya-Allah. Contoh kalau cerita tentang penciptaan makhluk, apakah kamu tidak melihat bagaimana kami menjadikan bumi dan langit gini dalam tempoh 6 masa, dan kemudian kami gini. Sebab disuruh tafakur sebenarnya. Ulama buat 5 ni, sebenarnya 5-5 ada dalam Quran, cuma tu ringkasan. Okey, contoh nombor 2. Dan ingatlah ketika kami kurniakan kepada kamu manna wassalwa kepada Bani Israel. Kami jadikan kamu pemimpin. Kami wariskan bumi Mesir ini kepada kamu. Kami berikan gini-gini. Kami berikan. Itu dia suruh kenangkan nikmat pula. Lepas tu nanti pada nombor 3 pula. Sekiranya kamu begini, maka nanti Allah akan gini. Maka lihatlah betapa gini. Oh, rupanya nikmat-nikmat, ganjaran-ganjaran yang disediakan. Nanti yang keempat pula, lihatlah pada umat yang terdahulu. Apabila mereka ingkar kepada Allah, maka kami berikan mereka, yang hari itu Nabi Musa, kami berikan ujian namanya banjir. Kami berikan lagi yang namanya kuman, disebut kutu. Kami berikan serangan daripada katak. Kami berikan daripada gini. Oh, rupanya pembalasan macam tu. Disuruh tafakur berfikir. Itu contoh saja. Yang kelima, kamu kena ingat bima kuntum ta'malun. Kamu kena ingat balik apa yang telah kamu kerjakan. Bima kuntum taksibun, apa yang telah kamu laksanakan. Supaya kita fikir, sebenarnya amalan kita tu kena lihat semula. Ada banyak kekurangan, kelemahan. Jadi dikumpulkan bentuk-bentuk jenis ayat yang ada dalam Quran tu. Dia ajak supaya bertafakur 5 perkara tadi. Secara umum, adalah dalam Quran. Bagus. Baik, seterusnya. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini seorang ahli tasawuf, wali Allah. Yang memang masyhur lah dalam bab ilmu kejernihan, kebeningan hati ni. Dia berkata, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka min at-ta'at wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujuhiz zallat. Termasuk di antara tanda-tanda matinya hati kita, tanda-tanda matinya hati saya ialah tidak merasa sedih atas apa yang engkau tidak lakukan dari ketaatan-ketaatan. Bahasa pasar dia gini, engkau tak buat benda baik, engkau tak sedih. Itu bahasa pasar saya lah. Itu tanda hati mati. Kita tak buat benda taat, kita tak ada rasa sedih. Maknanya hati saya ni dah kira tenat, Ustaz. Tak kisahlah tenat ke ICU ke apa ke. Mungkin belum mati tapi nazak. Contohlah. Maknanya kita tak ada rasa sedih kalau tak dapat ibadah. Kita tak ada rasa sedih kalau tak dapat silaturahim. Kita tak ada rasa sedih kalau tak dapat sedekah. Kita tak ada rasa sedih kalau tak dapat solat sunat. Rasa sedih tu tak ada. Dia tak ada rasa sedih. Itu
maknanya ada tanda-tanda hati mati. Tanda-tanda hati mati. Bila tak buat taat, tak ada rasa sedih. Dan tidak menyesal apa yang telah engkau lakukan daripada perkara-perkara zallat. Zallat tu maknanya daripada perkataan zalla, tergelincir. Benda-benda tergelincir ni maknanya benda-benda salah, benda-benda dosa. Jadi tak ada rasa sedih pula dengan dosa-dosa lama. Tak ada rasa sedih. Jadi dia tak ada rasa sedih, tak ada rasa menyesal atas dosa-dosa lama. Jadi tak buat benda baik, tak ada sedih. Benda jahat yang dia buat tak ada rasa menyesal. Dia dah berhenti, cuma menyesal tu tak ada. Okey-okey saja. Jadi ada tanda-tanda hatinya mati. Allahu Akbar. Habis macam mana ni kita ni? Tu lagi belajar lagi seram Lagi belajar lagi apa? Mudah-mudahanlah Allah tambahkan perasaan takut yang baik menambahkan rasa apa? Rasa takut yang baik adalah baik untuk urusan akhirat kita. Tetapi bukan sampai kepada menanam putus asa. Sebab dalam bab ini dia mesti ada dua-dua sekali. Rasa takut pun mesti ada, rasa mengharap pun mesti ada. Dia tak boleh takut saja sehingga nanti membawa kepada kecewa dan putus asa dari rahmat Allah. Baik, kemudian beliau kata lagi, tengok ni. Sebab tu saya sebut. Ya, saya. Maaf Ustaz, tanya lagi. Adakah istidraj tu termasuk dalam orang yang mati hatinya Ustaz? Istidraj salah satu daripada asbab yang boleh menyebabkan seseorang itu hatinya mati. Boleh menyebabkan salah satu daripadanya. Istidraj tu maknanya apa? Semakin seseorang itu dia melakukan kejahatan, semakin melanggar hukum hakam, makin banyak pula nikmat duniawi yang dia dapat. Jadi maknanya mungkinlah contohnya dia menipu tapi penipuan dia selalu berjaya dan menghasilkan impak yang kita sebut menguntungkan tapi dari sifir duniawi lah, bukan sifir ukhrawi, sifir duniawi. Jadi, ya saya. Nikmat dalam kemurkaan, betul tu? Boleh kita sebutkan begitu, nikmat tetapi bukan keredaan Allah. Allah beri nikmat itu bukan kerana Allah redha, tapi mungkin saja itu adalah sebagai salah satu asbab kepada dia tu semakin leka. Termasuk kita juga. Kita ni bimbang, makin kita tak kisah ketaatan, makin senang pula hidup kita. Jadi kita kurang muhasabah sebab kita ingat kita dah taat kepada Allah. Sama juga, saya pun sama juga. Kadang fikir balik, Allah bagi aku banyak tapi apa aku buat ni sebenarnya? Kita berfikirlah, tafakur kan. Allah dah bagi aku banyak, dulu tak bagi. Boleh je aku buat begini-begini, tapi bila dah bagi banyak, 2-3 benda baik yang aku buat dulu dah tak buat dah. Kenapa? Kenapa? Kita tertanya sendiri. Jadi kita bimbang. Istidraj maknanya kurniaan, nikmat duniawi yang Allah beri kepada kita tu seiring dengan kejahatan dan kemaksiatan serta dosa yang kita buat lah. Ataupun kesilapan, kesalahan yang kita teruskan. Jadi benda-benda macam tu memang ujian pada siapa-siapa pun jadi ujian, termasuk kita. Jadi tujuan kita tu tafakur tu yang itulah. Sebab tu Imam Ibnu Athaillah Sekandari tu mengingatkan pada kita. Dan sebenarnya mengingatkan pada kita dalam tempoh kita ni tak lama lagi dekat dunia ni kan. Jadi mengingatkan kepada kita tu pada saya bagus tau. Sebab nikmat dunia ni akan berakhir. Kita nak supaya dia jangan rugikan kita di akhirat saja. Kita syukur dengan nikmat tu, tapi kita tak nak tiba-tiba ke akhirat lah, rupanya salah lah, rupanya aku istidraj, rupanya untuk aku terkena juga, rupanya ingatkan untuk aku tak kena. Kita tak nak bila kat sana rupanya masa tu baru kita sedar. Jadi kita datang hadirkan hati kita ni dengan input ilmu supaya kita nak sedarkan, wahai diri yang sedang bercakap, wahai diri yang sedang mendengar, hati-hati bahawa kita bimbang bahawa hati aku ni sebenarnya dah mati sebelum aku benar-benar mati. Ketika mana aku tak ada rasa sedih bila meninggalkan ketaatan dan tak ada rasa menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Itulah kita nak ingatkan. Dan saya pun nak ingatkan diri saya lah. Orang lain saya tak tahu. Kehidupan orang lain saya tak tahu. Kehidupan saya tahulah macam mana. Jadi itu contohnya. Jadi beliau tambah lagi kat bawah tu.
al-huznu ala fuqdani ta'at fil hali ma'a adamin nuhud ay al-irtifa'i ilaiha fil mustaqbal min alamatil ightirar. Kalau dah sedih tapi tak bertindak pun sama juga. Susah juga kita. Tengok tu. Bersedih atas sebab tidak berupaya melakukan ketaatan dalam satu keadaan sedangkan tidak mempertingkatkan, tidak menaikkan kepadanya pada masa yang akan datang, itu adalah termasuk daripada tanda-tanda tertipu dengan syaitan. Bahasa pasal saya gini, saya sedih betul lah sebab saya tak dapat sedekah, tapi tak buat apa-apa. Tidak membangunkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Kata Imam Ibn Atha'illah, itu pun bukan bagus sedihnya. Maknanya sedihnya ditipu oleh syaitan. Itu pun dikira tertipu dengan penipuan daripada syaitan. Jadi syaitan ni sukalah kita sedih dengan ketaatan yang kita tinggal. Cuma kau jangan buat. Kau jangan buat. Cara dia yakinkan kita ialah dia kata, oh, engkau dah bersedih atas ketaatan. Baguslah tu. Engkau adalah orang soleh. Kita pun dah berbangga kerana dalam hati kita ada kesedihan. Lepas tu kita dah mula menyesal dengan dosa lama. Baguslah tu. Engkau dah kira orang yang baik tu. Orang yang tasawuf ni. Macam yang kau belajar tu. Orang tasawuf tu kalau dah mula menyesal dengan dosa lama. Itu maknanya hati dia jernih lah tu. Syaitan punya convince, yakinkan itu. Yakinkan tu kepada kita tu. Supaya kita jangan bertindak. Al-irtifa'i ilaiha. Jangan sampai bertindak buat amal soleh. Yang penting tinggalkan hanya emosi dan perasaan saja. Itu kerja syaitan lah. Macam iblis lah. Dia punya apa? Dia punya pentol panggil. Dia punya ni. Ketika dia goda Nabi Adam kan. Dalam satu riwayat dikatakan. Iblis tu masa datang menyebut nama Tuhan. Demi Allah. Demi Tuhan. Demi Allah. Bahawa kalau engkau makan dekat gini, maka engkau akan gini. Supaya engkau cuma, dia sebenarnya tak kasih makan. Cuma tak nak engkau jadi berubah jadi malaikat saja. Kalau ikutkan kalau engkau makan, okey saja. Tak ada masalah. Jadi, Nabi Adam pun ambil. Bila ambil, Nabi Adam dikira sebagai bersalah. Jadi ada satu riwayat mengatakan bahawa Nabi Adam tu bertanya kepada Allah. Ya Allah, aku sebenarnya tidak menyangka bahawa ada makhluk yang sampai kepada peringkat bersumpah menggunakan namamu untuk menipu. Bersumpah dengan nama Allah untuk menipu. Jadi, kata sebahagian guru-guru, sebahagian orang yang belajar lah, kata dia, guru-guru kami dulu, dia kata, maknanya orang yang menipu sampai sanggup bersumpah dengan nama Allah, itu sanadnya sambung sampai ke iblis katanya. Dengan nada gurau lah. Menipu tapi menggunakan nama Allah. Demi Allah, demi Allah. Yakinlah demi Allah. Jadi menipu. Jadi Nabi Adam kan belum ada pengalaman kan. Ketika dia baru diciptakan, maka dia kan belum ada pengalaman dengan macam mana hasutan iblis, macam mana hasutan kuncu-kuncunya yang namanya syaitan, macam mana dia bertarung dengan keinginan emosi hawa nafsu dia. Rupanya bila lama tak jumpa dengan Hawa, rasa kerinduan. Jadi benda-benda macam itulah Nabi Adam baru di peringkat awal. Dan itu pun masuk dalam hal kemaksuman, iaitu di mana bila dia buat salah, tidak sempat sesiapa pun di kalangan anaknya termasuk yang dikatakan umatnya meniru perbuatan tersebut. Dan beliau, baginda Nabi Adam pun diberikan ampunan oleh Allah sebagaimana kalimat-kalimat yang Allah sendiri berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi benda-benda macam itulah. Tapi tak apa, kita nak fokus tajuk kita ni. Nak cerita dia apa? Kita pun takut diri kita tertipu dengan yang namanya syaitan. Pesanan Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Baik, sekarang kita tengok sikit sebelah. Muka surat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Apa cerita muka surat 30 tu? Tanbih. Tanbih maknanya perhatian. Hukum orang yang meninggalkan solat. Ini kalau ikut dalam mazhab Imam Syafi'i ni berat tu. Secara akhirat memang kita tahu hukum dia berat. Tapi dunia. Dunia sebenarnya macam mana? Pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i untuk orang yang meninggalkan solat
kerana malas. Meninggalkan solat kerana malas. Tetapi dia masih beriktikad bahawa solat itu wajib. Maka dia dihukum apa? Dihukum apa? Dihukum bunuh. Secara had. Had tu maknanya hukum hudud. Dan tidak dihukumkan sebagai kafir. Maknanya lepas dia dibunuh, tapi dia bukan terus bunuh. Dan bukan kita yang boleh bunuh. Tak boleh. Tak boleh. Asal dulu, bila kita ada khalifah, bila satu orang Islam, dia tidak menunaikan solat, tapi dia tahu solat tu wajib, cuma dia malas atau degil, maka dia boleh ditangkap. Setelah ditangkap, disuruh dia solat. Disuruh dia solat. Maknanya diperintahkan. Sekarang kau solat. Dan yang dia tak solat tadi tu, disuruh untuk qada. Maka diberi peluang untuk dia solat. Jadi kalaupun dia solat, dalam keadaan dia berpura-pura solat, yang zahirnya kita nampak dia solat, lalu dia dilepaskan. Kalaupun dia solat, dalam keadaan dia terpaksa, bukan dia rela, suka rela, bukan. Sebab dia takut daripada hukuman bunuh, maka tetap juga dilepaskan. Sebab kita nahkum bil zawahir. Kita tu maknanya manusia lah. Manusia hanya mampu menghukum berdasarkan zahir. Wallahu a'lamu bis sarair. Tapi Allah saja yang tahu tentang apa niat dalam hati dia lah. Tapi kalau dia degil juga, disuruh solat, dah disediakan, bawa dan paip air, dah pentangkan sejadah, suruh dia solat sekarang. Asal sekarang, kamu dah kena tangkap tadi, tak sembahyang zuhur. Maka dia pun sengaja pun tak nak, memang dia degil, tapi dia tahu solat wajib. Maka bila khalifah memerintahkan supaya dia dihukum bunuh, maka dia dihukum bunuh. Mengikut dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab imam-imam yang lain. Asal cerita tu. Kita ni hampir-hampir tak tahu sebenarnya, meninggalkan solat tu boleh memberi kesan kepada dihukum bunuh di dunia. Tapi kenapa kita tidak hukumkan dia sebagai kafir? Sebab dia tidak mengingkari kewajipan solat. Lain kalau ada orang berpendirian bahawa solat 5 waktu tu tidak wajib. Ketika itu kafir. Dan dia tu dikira sebagai murtad. Kalau dia Muslim, asalnya dia dikira terkeluar daripada agama Islam. Dan lagi berat. Lagi berat. Kerana murtadnya disuruh istitabah, mengucap 2 kalimah syahadah, meninggalkan pandangan bahawa semayang 5 waktu itu tidak wajib, dan kemudian beriktikad semula bahawa itu wajib, dan kemudian dia kena melaksanakannya lah. Lagi panjang cerita dia. Tapi kalau tak buat juga, jawapannya boleh saja dijatuhkan hukum oleh qadi ataupun khalifah untuk dia dibunuh. Dibunuh. Kalaulah kita melihat situasi asal di mana hukum itu seperti itu dengan syarat-syaratnya, bukan boleh ambil orang tak sembahyang tu sembelih je, tak boleh. Cerita dia. Maka agak-agak kita lah dalam suasana hari ni lah, agak-agak ramai tau orang yang secara zahirnya sudah sampai kepada batas dia tu dihukum bunuh. Ni bukan suruh bunuh orang, jangan, tak boleh. Hukum bunuh orang jauh pada berdosa besar. Ni cerita dia dihukum bunuh, bukan kita membunuh. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Tapi yang merisaukan kita ialah dapatan kajian yang dibuat oleh beberapa bila saya jumpa sebahagian pensyarah-pensyarah kan yang buat kajian lapangan kan tentang ketidaksolatannya belia-belia dan remaja ni, membimbangkan juga. Dia punya membimbangkan juga. Dia punya keadaan dia. Jadi sebenarnya perkara ini mestilah diambil berat, dan kalau bolehlah kita ni di Gema Nur Iman ni, anak-anak cucu kita tu kita tekankan tentang perihal yang berkaitan dengan solat. Solat ni paling penting. Ibadah dalam 5 rukun Islam tu, dalam 4 yang praktikal ibadah badan, maka dia adalah yang terafdal sekali. Jadi kata pengarang, dia tidak dihukum kafir, maknanya boleh dikuburkan di perkuburan orang Islam. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik, mazhab Maliki, dan juga kebanyakan ulama salaf dan juga ulama khalaf. Ulama salaf tu siapa? Salaf ni nama zaman. Khalaf ni nama zaman. Saya dah sebut sebelum ni, dan jangan lupalah sampai bila-bila ingat. Kalau sebut ulama salaf saja, ulama yang hidup, yang berada, yang lahir,
yang menabur bakti mereka, menyampaikan ilmu ketika mana zaman antara zaman Nabi sampailah 300 tahun yang kemudian. Maknanya kalau kita ukur Hijriah, bawah 300 Hijriah lebih kurang. Bukan mesti tepat, lebih kurang. Jadi kalau kata Imam Syafi'i itu lahirnya tahun 150 Hijriah, meninggal tahun lebih kurang 203, 205, maka kita sebut Imam Syafi'i termasuk ulama salaf. Macam itulah. Kalau Imam Malik pun sama, Imam Ahmad bin Hanbal sama. Imam-imam empat mazhab ni semua ulama salaf. Ulama salaf ni bukan fahaman, salaf ni zaman, waktu, masa. Jadi dalam zaman salaf, ulamanya luar biasa. Tapi penyangak pun ada juga. Penipu pun ada juga. Ajaran sesat pun ada. Jadi jangan ingat semua yang hidup zaman salaf semuanya orang soleh. Tidak. Tapi zaman itu adalah zaman yang paling banyak orang soleh. Paling terbaik kata Rasulullah, 300 tahun yang pertama tu paling baik. Jadi nak tengok orang solat 100 rakaat tiap-tiap malam, 200 rakaat, 150 rakaat, 50 rakaat. Orang yang menangis daripada 2/3 malam tu sepanjang tu menangis sampai basah-basah baju. Itu zaman itu ramai. Hampir-hampir setiap rumah akan ada orang yang macam tu. Zaman itu. Tapi bila lepas daripada 300 Hijriah, bukan maknanya dah tak ada. Ada. Tapi jumlahnya lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Jumlah. Tapi ada tak orang yang jahat, penjenayah, ahli maksiat pada dua-dua zaman? Ada. Zaman salaf pun ada, zaman khalaf pun ada. Zaman mana-mana pun ada. Tapi berkat 300 tahun yang terawal tu bukan kita meneka tau. Tapi yang menyampaikan kepada kita adalah baginda Nabi SAW. Cuma ni saya tengok perasan ada tadi yang sebut macam mana kalau anak perempuan kita dinikahkan ataupun dengan maksud berwalikan, bapa yang jarang solat. Kalau tahu saya cadangkan orang lain yang orang lain yang bapa nikahkan tu okey, bapa tu dari segi tu. Tapi kalau dari segi saksi lah, kalau dari segi kewalian dia, selama mana dia tu orang yang kita, macam mana kita nak kata perasan tak sebelum upacara akad nikah berlangsung, di antara salah satu daripadanya ialah juru nikah tu kadang dia mengajak semua orang yang ada di situ untuk mengucap 2 kalimah syahadah bersama-sama. Kemudian beristighfar sama-sama. Itu adalah jalan terbaik untuk kita memperbaharui diri pada ketika itu. Supaya mudah-mudahan tanpa kita bersangka buruk dengan orang yang datang tu, mudah-mudahan kalau ada di antara mereka yang sebelum ini memang ahli dosa, ahli maksiat, perangainya entah apa-apa, manalah tahu dia ada, kalaupun sampai kepada peringkat tercakap benda yang kufur ataupun benda yang terkeluar daripada Islam tanpa dia sedar ke apa ke, maka kita sama-sama tuan-tuan, tapi dia tak cakap kepada wali yang nikahkan saksi yang ni. Sebenarnya wali dengan saksi ni yang nak di betul-betul jaga ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulakan khutbah nikah, saya nak mengajak semua sekali. Marilah sama-sama kita memperbaharui iman kita sebagaimana hadis Nabi, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu dengan menyebutkan la ilaha illallah. Jadi kita doa mudah-mudahan dengan mengucap 2 kalimah syahadah ini, kita sama-sama memperbaharui iman kita, takwa kita, dan Allah terima keislaman, keimanan kita. Ikut saya sama-sama. Dia pengajar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baik tuan-tuan, marilah sama-sama kita istighfar sebanyak 3 kali dalam hati kita, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita yang kita ingat, yang kita tak ingat. Semoga Allah terima istighfar dan taubat kita. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ataupun istighfar yang panjang lagi ke apa ke? Itu kira maknanya inisiatif akhir lah.
Sebenarnya tak perlu pun ajak orang pergi syarat. Kalau cerita tak perlu, tak perlu. Kalau cerita wajib, dia tak wajib. Tapi inisiatif terakhir dalam nak menjaga urusan. Manalah tahu satu orang tu dikira berdosa sebelumnya ataupun ahli dosa ke apa ke. Tapi ketika dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia bersih. Lillahi ta'ala memang bersih hati dia. Dan kita letakkan prasangka baik begitulah. Sebab kita nak semak seorang-seorang, kita yang menikahkan yang apa ni, kita mana tahu orang pada hari semalam kan dengan pada hari ini kan melalui satu fasa yang namanya malam tadi. Yang kita tak tahu bagaimana keadaan dia kan. Jadi macam itulah inisiatif zahir yang kita boleh buat. Tapi pada masa yang sama tetap juga kalau kita mengetahui seseorang itu ada perbuatan yang tak elok yang dia masih kekalkan, itu tetap kita kena beritahu atau nasihatkan. Baik, kepada semua barakallahu fiikum. Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah yang ke hadapan kita akan sambung sikit tentang solat ni. Faedah 10 makna cinta kepada Allah. Dan kita nak segera langkah terus kepada mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada petang ini memberikan manfaat dan juga kebaikan serta kefahaman. Mohon maaf terambil masa yang agak panjang sikit. Barakallahu fiikum. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz. Di atas kupasan hari ini, rukun Islam yang kedua mendirikan solat dengan kesempurnaan iman, 5 jenis tafakur tadi, tanda-tanda hati mati dan hukum meninggalkan solat. Moga hati-hati kita semua tidak matilah, masih hidup insyaAllah. Moga kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan ibadah kita, dalam urusan agama kita. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah di Gemenur Iman. Ustaz, sedikit bahan kuliah hari ini Ustaz. Kuliah maghrib kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Dan kuliah akhir kita, kuliah Isyak hari ini bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Niran dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua.